Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya kasihi Kak Rozia ni, Kak Yan selaku pengurusi majlis, Al-Fadilah Ustazah Maryam ya, jadi wakil YB kot ya, kira macam itulah ya. Ahli Jawatankuasa Surau di Wakaf ni, dan yang amat saya kasihi puan-puan ya, kakak-kakak, adik-adik dan anak-anak ni ya. Kalau ceramah anak-anak ni, kalau orang perempuan dia mesti bawa anak lah ya. Dan hari ni marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah SWT kerana masih lagi diberikan nyawa ya, dan 5 modal yang dikatakan oleh Rasulullah SAW untuk direbut ya, 5 perkara sebelum datang 5 perkara ya. Alhamdulillah kita ni ya, masih lagi bernyawa lah ni ya, hidup sebelum mati ya, muda sebelum tua ya. Walaupun mungkin dah umur mungkin dah sampai ke usia 60 pun, tapi alhamdulillah muda lagi tu ya. Dan bila dah muda ni datanglah rasa sihat tu ya, sihat sebelum sakit. Ni kalau sakit gigi pun tak nak datang ni ya. Tadi malam kata nak datang, tapi pagi-pagi ni sakit pula gigi, memang tak mau datang ya. Surau di Wakaf ni memang nak baring je kat rumah ya. So sihat. Lepas tu bila dah muda sihat, adalah datang rasa lapang tu ya. Kaya dulu, kaya sebelum miskin ya. Kemudian lapang sebelum rasa sempit. Jadi mudah-mudahan kita guna 5 tu untuk berada di Surau di Wakaf ni ya. Ni macam saya temanya santai dan juga outdoor sikit, walaupun jerebu ni ya. Saya bawa mask ya dekat dalam tu, tapi surgical mask lah, bukannya N95 kan. Tapi hari ni agak cerah sikit, tak apa ya. So kita sampai pukul berapa ni Kak Yan? 12. Pasal nak masak kan, nanti sekarang ada yang mogok pula di rumah tu. Ke hari ni bukan kita yang masak? Patutnya macam tu lah, hari ni kita punya day off lah kan, dia orang dah pula masak ya. Okey, ya, sempena juga 16 September ni kita merayakan Hari Malaysia ya. Walau bagaimanapun ya, ini tanah tumpah darah kita ya. Hari ni hari yang menjadi titik tolak terbentuknya negara yang kita ada hari ni ya. Oleh sebab tu salah satu tanggungjawab kita selaku anak watan ini adalah untuk mencintai negaranya ya. Jadi paling tidaknya saya harapkan pagi tadi kita bangun tahajud ya, subuh tu kita doakan untuk negara kita ni ya. Mudah-mudahan dianya menjadi satu tempat yang subur untuk kita mendidik anak-anak kita ya. Kita berceramah macam mana pun ya, kita tak boleh tidak mesti melepaskan anak-anak kita tu ya di luar daripada lingkungan rumah tangga kita. Kita tak boleh nak simpan anak kita dalam rumah tu. Kita kena ya jadikan dia sebahagian daripada masyarakat ni. Dan oleh sebab tu apa yang berlaku dalam suasana negara ni akan mempengaruhi anak-anak kita dan juga ya memberikan kita cabaran ya untuk mendidik anak-anak ni. Saya diminta untuk cakap pasal cabaran saja, tapi saya tak naklah habiskan lebih kurang ya sejam setengah ni cabaran saja ya. Yang penting tu macam mana nak mendepani dia ya. Okey. Parenting ni ataupun keibubawaan ni sebenarnya very powerful. In fact, kalau ada yang mengatakan kalau ada benda yang paling berpengaruh dalam dunia ni, dia adalah keibubapaan. Semua kita hari ni yang duduk kat sini ni, semuanya ada pengaruh daripada ibu bapa kita. Paling tidaknya atau paling asasnya adalah genetik ni ya. Cuba tengok muka dalam cermin ya. Kulit kita tu nak tak nak memang ikutlah mak ayah kita. Hidung kita yang mancung ni pun ya, ikut mak ayah kita jugalah. Tak? Kita tak boleh pilih ni mak ayah kita. Kalau boleh pilih, agaknya kita nak pilih juga, agaknya Angelina Jolie lah jadi mak kita kan. Brad Pitt jadi bapak kita, agaknya lah. Kalau boleh pilih, tak boleh pilih ni. Jadi itulah ya, pengaruh keibubapaan tu dia start dengan kat situ dulu. Okay? Dan hari ni kita nak kena membesarkan anak kita sebagai warga alaf yang ke-21 ni ya, abad yang ke-21 ni, this 21st century ni, itulah dia tempat untuk anak kita hidup ya. Dan kalau kita lihat juga dari sudut tingkatan amal atau maratibul amal ni ya, kita tahu bahawa kita ni memang mula-mula tu fardul muslim ya, kita seorang individu Islam, tapi lepas tu mesti ya naik ke tingkat yang satu lagi ya, membina satu keluarga ya. Jadi selepas tu barulah boleh meningkatnya kepada masyarakat muslim ya.
dia kena tajarud gitu. Dia kena ada peringkat-peringkat macam tu. Dia tak boleh terus lompat saja. Jadi hari ini ni kita membincangkan tentang aspek penting dalam satu rumah tangga Islam itu adalah apabila adanya anak-anak dan kita perlu mendidik mereka. Saya suka yang ni. Making the decision to have a child is momentous. It is to decide forever. Your heart go walking around outside your body. Bila kita nak ada anak ni, dia bukan calang-calang keputusan kita tu. Bila dah ada anak, bila dah pegang anak tu, kita tahulah hati kita ni, kita kena tengok kena sentiasa merisaukan dia tu. Your own heart is walking around outside your body. Siapa yang hantar anak pergi overseas ke, anak saya tengah cuti ni daripada Marrakesh ni, 13 bulan 10 nanti nak terbang balik. Dia masa dia turun dekat KLIA tu, dia nak pergi kat immigration tu, hati kita tu rasa macam aduhai, ikut sekali. Kan, sampai dia dah sampai sana, dia telefon, Umi, Syifa dah sampai, baru rasa lega sikit. Tapi duk risau juga lagi. Itulah dia bila kita nak jadi mak ni, kita memang we have decided forever to have your heart walking outside your body. Okay, tadi Kak Yan suruh silentkan phone kan, tapi tak matikan. So sekarang ni alaf yang ke-21 ni, dia memang tak boleh lari daripada gadget ni. Ni ada yang tengah tengok dah gadget tu, tengah jawab WhatsApp lah, Facebook lah, kan, macam-macam. Okey, tengah Instagram ke, dia benda tu terus sekarang ni jadi penceramah ni, dia kena bergelut dengan tu. Nak pastikan dia tengok muka kita tu, kena macam-macam trik. Antaranya yang ini, yang ni dipanggil game based learning. Dia kena ada game sikit lah. Okey, so sekarang ni kita akan cuba buat ni dulu. Keluarkan handphone masing-masing. Tengok yang handphone Cak Ayam tu 2-3 orang aja. Yang lain semua dah smart device dah. Bawa keluar. Ni alhamdulillah boleh connect dengan internet ni. Okey, saya akan launchkan quiz ni. Ada 6 soalan. Okey, ready to join? Mana dia? Okey, pergi dekat kahoot.it tu. Pergi Google Kahoot. Ada dah kahoot.it. Ambil yang tu, jangan get Kahoot. Get Kahoot tu untuk saya. Kahoot.it. Masuk dalam situ, dia ada kat situ game ping. Letak ni 622790. Ni kalau kat universiti ni lecturer ni dia dah biasa dah ni. Okey. Lepas tu akan keluar nickname kan? Bagilah nickname apalah. Cik Joyah ke, Cik Gayah ke. Letak, hantar kat saya. Hantar sekarang, saya akan nampak nama tu kat sini. Hantar. Boleh kan? Tak apa, lambat sikit. Tu, dah keluar dah. Okey. Cikgu Yati dah ada. Nama-nama yang tak elok kan saya buang jangan bagi nama-nama yang memberapu sangat. Okey, ni dah ada ni. Alright. Saya akan start bila dah sampai 30 orang lah. Boleh? Pihak penganjur dah ada hadiah kan? Saya tak bawa hadiah ni. Okey. Kita tunggulah 30. Bagi saya minum dulu. Okey. Ni siapa yang dia terplan dia laju, dia macam nak menang. Siapa yang lambat tu? Okey, sikit lagi 30 kita start. Nah, soalan dia ada dekat skrin. Jawapan dia nanti ada kat situ, tapi nak memilih jawapan tu keluar dekat skrin device you all. Dia punya warna-warna dia, yang represent jawapan tu, pilihan jawapan. So tekan touch mana yang you all rasa jawapan yang betul okey, boleh start. Okey, kemahiran keibubapaan 6 questions. Are you ready? Okey 20 saat. Pendidikan anak bermula dari alam rahim, memilih pasangan, bangku sekolah atau tadika. Okey, you all pilih tu. Kalau rasa jawapannya merah tu, tekan merah, hantar kat saya. Okey. Alright, ada lagi 7 saat. Laju tu. Okey. Okey, habis. Jawapannya memilih pasangan lagi lah
Nak mendidik anak tu dia mula dengan pasangan. Alam rahim tu yalah, tapi kan tengok juga siapa bapaknya. Tengok juga siapa punya rahim tu. Ya, kena pilih pasangan tu, ya. Bangku sekolah, lambat sangat dah. Ya, tadika tak ada pula, tengok bangku sekolah aja, ya. Okey, kita tengok siapa dia orang yang jawab betul dan paling awal ya menghantar jawapan yang betul tu. Zul. Ni Zul perempuan ke Zul lelaki? Tak tahulah, ya. Okey, adalah yang lain tu ya yang okey dah dapat poin. Okey. Soalan seterusnya. Faktor keupayaan utama dalam membentuk keluarga ya adalah okey, kesihatan fizikal, kesediaan emosi. Dia boleh ada dua jawapan betul ya. Keupayaan ekonomi, keluangan masa. Mana satu? Bagi dia jawapan. Pandai dah tu. Dah pandai. Yang tak masuk ni kenapa? Handphone rosak? Tak ada. Okey. Kesediaan emosi semua tu betul. Semua empat-empat tu betul. In fact dia ada 5 sebenarnya. Nanti kita buat kita bincang sikit. Okey, so kebanyakan kata ini jawapan orang perempuan. Kalau saya buat dekat orang lelaki, dia banyak kata kesihatan fizikal. Yang orang perempuan dia nak kesediaan emosi, ya. Okey. Alright. Next one. Ni Asri NN yang dapat menang kali ni, ya. Okay. Hak anak yang perlu dipertunaikan oleh kedua ibu bapanya. Apakah dia hak anak tu? Diberi nama yang baik, dididik ya dengan hidup beragama, dijamin nasab keturunan, dilayan dengan adil saksama. Mana satu? Mana satu hak anak kita ni yang perlu ditunaikan ni? Gelabah Zat. Menung Zat ya. Bantai je lah. Hantar jawapan. Okey, semua. Ya, semua itulah. Okey. Tengok siapa yang betul, yang paling awal datang. Asri NN lagi. Okey. Okey, next one. Soalan ke 4. Surah di dalam Al-Quran yang memuatkan pesanan seorang ayah kepada anaknya. Mana dia? Surah An-Nas, Surah Al-Fil, Surah Luqman, Surah Yusuf. Mana satu? Bagi je. Okey. Ini semua orang pandai ni. Tapi ayahnya juga yang tak baca kan? Kita tahu ayah yang tak baca. Surah Luqman ya, Surah Yusuf pun. Ya, Surah Yusuf banyak pesanan ya. Okey, Asri lagi ni ya. Okey. Soalan kelima. Darjat kelebihan dan keistimewaan seorang ibu. Apa dia? Mesti ditaati walau ibu menyeru kepada kufur. 3 kali lebih layak diberi kebaktian berbanding bapa. Syurga di bawah tapak kakinya. Madrasah pertama anak-anak. Mana satu? Ya. Senang ni semua jawapan ni kan. 3 tu lah kecuali yang kelima tu ya. Okey. Last kali. Asri lagi. Kira dia menang lah. Dalam mendidik anak hari ini, media sosial adalah musuh ketat ibu bapa. Ini pandangan. Setuju? Tak setuju? Neutral? Ada apa kisah? Mana satu? Kita tengok dulu. Ni opinion ya. Ni bukannya betul ke salah. Ni tengok opinion. Daripada 30 lebih orang ni macam ni. Okey ya. Kita tengok. Alright ya. 18 orang setuju. 3 orang tak setuju. 11 orang neutral. Ya. Alhamdulillah tak ada yang kata ada apa kisah. Ya. So yang ini ni Frau Hassan pula ya. Okey, kita tengok siapa yang menang semua. Frau Hassan ya. Walaupun dia tak cepat tapi dia betul semua 6. Siapa dia ni? Frau Hassan, pulang kat tangan. Okey, nanti minta dekat organizer ya hadiah. Saya tak bawa hadiah, okey. Okey, boleh ke? Boleh simpan sekarang ni handphone tu. Dia bagi macam budak-budak lah, bagi main puas dulu. Lepas tu baru letak tepi. Dengan student sekarang pun saya buat macam tu. Kalau tak nanti kita tengah mengajar, dia duduk main. Tapi bila kita dah bagi dia main lebih kurang 10 minit tu, dia puas hati. Dia rasa lega lah. Lepas tu, saya kata, put aside your smart devices, pun dia letak tepi lah. Dan dia boleh fokus. Yang ni pun macam tu lah juga. Itu mak tu. Mak yang macam tu kan, anak apa dah lagi. Okey so Alhamdulillah. So tadi tu nama dia Kahoot. Dia banyak sebenarnya ya. Tapi Kahoot ni antara yang paling user friendly lah. Okey tentang kemarahan ibu bapa.
Okay, hari ni kita nak bincang-bincang sikit tentang tanggungjawab kita ni. Kita tengok dulu definisi generasi ni. Saya tengok ni pun dah ada banyak generasi. Dia punya jurang-jurang generasi yang ada ni. Itu yang ada setuju, ada tak setuju. Ya, bila kita kata musuh ketat media sosial musuh ketat ibu bapa, ramai yang setuju, ya. Ada yang tak setuju. Ada yang musuh lah tapi tak ketat sangat. Jadi tu yang dia ambil neutral tu. Jadi tu pandangan-pandangan kita. Kita nak tengok semua tu dan cabaran dia, ya. Kita tengok sisi kekeluargaan dulu, ya. Kalau tengok, saya suka yang ni, dia kata girlfriend, boyfriend, friend, boyfriend, gila friend ke. Dia semua has an end, ya. At the ending tu kan, END. Tapi family dia tak ada end dia tu. Ya, mana boyfriend girlfriend tu dia kemungkinan boleh lah, ya, kita break up ke, kita tak nak kawan lagi dah. Tapi family ni macam tadi lah, nak tak nak, memang itulah keluarga kita. Mulut aja orang Melayu ni yang selalu, engkau bukan lagi anak aku, habis anak siapa? Macam mana pun kita disown anak kita ke, ya, memang dia anak kita. Ya, mulut aja cakap, tapi sebenarnya tak boleh. Iyalah, itu memang anak kita. The biggest job memang parenting ni adalah kerja sepenuh masa. Dan kalau kita tengok keluarga tu, dia definisi datang daripada asalnya perkataan Sanskrit, ya, kula warga. Kula ni kalau orang Jawa tahulah, kula tu saya. Ya, warga tu maknanya adalah anggota dia. Ni anggota saya. Banyak bahasa kita ni daripada Sanskrit, ya. Kita punya budaya awal sekali datang daripada budaya Sanskrit ni. Bahasa-bahasa kita banyak sangat. Ya, jadi kalau katakan Islam datang selepas 11 tu, ya, selepas kedatangan Islam kemari ni, dia sebelum tu memang adanya budaya Hindu. Ya, jangan lupa tu yang banyak lagi dalam budaya kita ni, ya. Definisi keluarga tu kalau ikutkan definisi yang biasa adalah ikatan perkahwinan dan pendaftaran antara lelaki perempuan dan anggotai oleh anak-anak dan ahli keluarga dia, ya. Jadi ini definisi yang asal, definisi yang masih lagi tradisional, ya, dan ini sebenarnya mengatakan bahawa adanya hubungan keluarga tu dimulakan daripada seorang lelaki dan seorang perempuan. Tapi nanti saya akan bagi tahu juga definisi itu sendiri pun dah dicabar. Ada orang kata tak payah lelaki perempuan, lelaki-lelaki boleh, perempuan-perempuan boleh. So itu salah satunya, ya. Dan kita sedar bahawa keluarga ni adalah entiti asas dalam membentuk masyarakat, ya, batu-batu yang asas itu. Keluarga ni ada dua jenis, keluarga asas, maknanya mak, ayah, anak-anak, itu yang paling asas, ya. Dan keluarga yang luas, ya, ni keluarga daripada side mak saya saja ni, ya, 200 orang. Ni kalau saya nak kenduri kan, panggil yang ini pun dah cukup 1 ekor lembu lah. Jadi ini semua keluarga kita, ya. Makcik saya, pakcik saya dah ada anak, menantu, cucu. Jadinya cicit pun dah ada dah ni, saya sendiri dah ada cucu saudara dah. Ya, jadinya dia jadi berlapis-lapis. Jadi kami letak name tag tu warna yang berbeza-beza. First generation warna merah. Tu yang duduk tu semua first generation. Saya start warna hijau. Ya, lepas tu yang bawah-bawah tu bila dia tengok name tag tu dia tahu dia ni orang atas dia ke bawah dia, ya. Kalau orang Jawa ni dia memang very concerned about your ranking in the family. Dia walaupun katalah sepupu saya, anak pada maklong saya tu muda dari saya 5 tahun, saya panggil dia kakak lagi. Ya, sebab dia pangkat besar. Jadi arwah bapak saya dulu dia sulung, tapi dia antara yang last kahwin. Jadi adik-adik dia semua dah kahwin, dia kahwin lambat sekali sebab pergi mengaji ke Mekah, Indonesia, balik ke Mekah. Jadi dia kahwin umur 31 dah masa tu. Ya. Jadi adik dia semua dah kahwin, anak dah besar-besar dah. Jadi bila saya lahir, saya ni kira pangkat saya besar lagi. Walaupun sepupu saya tu kiranya dah umur agaknya 20 tahun, 25 tahun tua dari saya, dia panggil saya kak lagi. Sebab saya pangkat besar. Mungkin ada yang kata buat apa macam tu. Okeylah, macam kebanyakan yang tak macam tu, you all tengok umur je kan. Ya? Tapi macam saya memang kena tahu dia ni kenapa yang saya kena panggil dia kak, walaupun dia muda, dan kenapa dia yang dah tua dia pun panggil saya kak. So itu antara pada saya itu menjadikan, dan saya masih lagi praktikan dengan family saya, anak-anak saya, supaya dia bertanya dan tahu di mana dia punya ranking tu. Okay. Bukan sangat ranking tu untuk membesar-besar diri, tak. It's mainly to know where you are in this big family lah, ya. Fungsi keluarga ni besar, ya, perempuan kita tahu dah.
Bukan hanya fungsi biologi tapi juga efektif emosi, ya. Fungsi perlindungan, fungsi pendidikan, fungsi ekonomi dan sosialisasi. Kalau kita ni tak ada keluarga, kita mungkin tak pandai, ya, nak bergaul dengan orang lain. Ya. Bila kita ada adik, bila kita ada kakak, tahulah kita macam mana nak jadi anak tengah-tengah ni, ya. Okey. Matlamat hidup berkeluarga cukup mudah kalau bagi kita sebagai seorang individu muslim ini. Kita memang berpandukan pada Al-Quran. Di dalam Al-Quran jelas dinyatakan, ya, dalam surah Ar-Rum ayat 21 ni yang selalu ada dekat jemputan kahwin, kan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Ya, maka Allah jadikan kita ni berpasangan daripada kalangan kita sendiri. Nasib baik tak bumbunian ke, ya, daripada kalangan manusia sendiri. Untuk apa? Litaskunu ilaiha, ya, supaya rasa tenang. Kemudian adanya wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Mawaddah dan rahmah. Ni ada orang yang kata, tak apa doktor, saya dah ada tiga-tiga tu. Anak saya yang sulung nama Sakinah, yang nombor 2 nama Mawaddah, yang nombor 3 nama Rahmah. Anak perempuan 3, Alhamdulillah lah tu, tak apa dah tu. Cuma yang kita tahu dia bukan yang itu yang kita masukkan. Sakinah, Mawaddah, Rahmah ni you either have it or you don't. Dan mungkin boleh mulut kita ni cakap Alhamdulillah, ya. Especially sekarang ni lah, ada Facebooknya, ada Instagram, you can publish yourself. You can bagi tahu kat semua orang, oh, I rasa tenang. Tapi tak tentu tu. Tenang tu adanya dalam sini, ya. Dia bukan dekat mulut tu, ya. Jadi kalaulah rumah tangga kita ni, setakat yang kita duduk ni, tak ada ketenangan, ya. Mawaddah ni apa dia? Kalau saya ingat arwah bapak saya, kalau dia buat tafsir ni, arwah bapak saya dulu masa saya, ya, tingkatan 1 sampai tingkatan 5 tu, kalau balik daripada asrama kat Sri Puteri tu, saya cuti tu memang masa untuk dia akan bagi tafsir, ya, lepas solat asar gitu. Masa dia mentafsirkan yang ni, dia kata mawaddah ni lebih macam rasa cinta berahi yang awal kahwin tu. Yang kalau tak jumpa tu macam terekam macam tu. Yang tu mawaddah. Ya. Tapi rahmah ni yang datang bila dah last tu. Kita dah kat ujung-ujung senja ni. Hari tu kau main handsome lah cik abang ni. Ya, dengan lebat rambut dia, misai dia, ya. Sekarang ini ya Allah, hai, rambut dah tak ada dah. Ya, dengan boroi perut dia. Kita pun sumpah juga hari tu dah tukar kebaya. Sekarang ni, ya, nak cari baju pun payah contohnya. Tapi apa yang datang sekarang ni? Datang rahmah. Sian. Ya, kita yang dah bayi-bayi saya ni kat atas ni, 50 ke atas lah. Saya 49 tahun ni, tahun depan dah start dah 5 siri. Kadang-kadang tu bila cik abang kita tu tidur, tengoklah dia. Especially kalau you have been staying with this man more than 25 years of your life. Dah silver jubilee dah. Apalah, golden. Silver lah, ya. Golden 50. Saya dulu berkahwin umur 25. Ya, suami saya pun umur 25, Ustaz Zul tu. So tahun depan ni kalau panjang umur, kami celebrate our 50th birthday and 25th anniversary. Ya, tu grand event patutnya tu. Kena ambil sabbatical lah. Ya. Jadinya kalau kita tengok kan, tengok dia tidur tu kan, Allah hai, datang rasa rahmah, belas. Ya, tu yang saya kalau tengok pasangan yang sini-sini yang dah sara ni, pergi surau, bergiring jalan tu, wow, ya, you're really best friend lah. Siapa yang dah pernah pergi haji, ya, berdua je, kita tak bawa mak kita, tak bawa sepupu kita berdua je. Itu sebenarnya test of your friendship sebenarnya. Ya, kalau kat sini ni, there are so many people in between us. Kadang kita sehari tak cakap dengan cik abang tu, kita pakai messenger. Kata-kata, cik panggil ayah tu suruh makan. Nak pun dah, abah mak suruh panggil suruh makan. Tak payah, abah nak ada kenduri sikit. Tanya mak kamu mana dia letak hanya baju ayah yang tu. So anak pun turun, pakai messenger je. Ya. Tapi nak betul-betul tengok ada ke tidak sakinah mawaddah rahmah ni apabila kita berdua je. Tengok macam mana. Ya. Okey. Ni tadi keupayaan untuk membentuk keluarga. Kalau ikut Profesor Abdul Rahim Omran ya, dalam buku dia Family Planning in the Legacy of Islam, dia kata mesti ada 5 ni sebelum you can start a family. So if you do not have these 5, but you start juga, then most probably you start off with macam ada disadvantage lah. Ya, pertama mesti ada kesejahteraan fizikal. Fizikal ni tubuh badan ni kenalah sihat. Ya, kalau ada sakit jantung, ada buah pinggang kegagalan buah pinggang, kena jumpa doktor dulu ya sebelum mengandung, supaya doktor ni bolehlah menasihati okey ke tak okey.
Ya, dalam bidang saya ni, itu antara tanggungjawab saya. Tapi ramai antara kita ni tak nak jumpa doktor lah. Sebab kalau jumpa doktor, doktor kata tak bagi. Mengandung dulu, baru jumpa. Saya tak tahulah kan, yang itu mungkin masing-masing punya ijtihad lah tu. Tapi pada saya, kehamilan ni, dia memang satu proses yang panjang. Perlu kepada ibu yang sihat, bapa yang sihat. Sebab di akhir tu nanti, perlu juga ibu bapa ini untuk membesarkan anak tu pula. Ya? Bukannya beranak je lepas tu, siapa nak jaga-jaga? Kita juga. Okey. Yang kedua, kemampuan ekonomi. Yang ni penting. Well, money is not everything, but everything needs money. Hari ni tekanan hidup kita memang kalau pergi pasar malam ke pasar tani ke pasar pagi tu, setiap gerai tu kena keluarkan 50. Dulu agaknya kita keluar 50 dekat gerai ni, boleh lagi pakai sampai 2 kedai lagi. Sekarang setiap kita pit stop kita tu mesti keluar 50 yang baru. Betul tak? Ke aku je? You all pun Dan saya kata Masya Allah. Tapi jangan risau, kita ni memanglah kan, itulah agaknya bila kita tengok tekanan ekonomi ni, kita tengok steady je Mall kat Bangi ni penuh juga. Macam cendawan tumbuh kedai-kedai makan fine dining ni penuh juga. So it's about the way you think lah sebenarnya. Kita alhamdulillah, mudah-mudahan kita yakin rezeki dari Allah tu dah memang Allah tentukan. Tak akan ada siapa yang boleh ambil daripada Allah tu rezeki kita. Tapi benda ni memang perlu kita pertimbangkan. Saya akan bincangkan lagi lepas ni, khusus dalam konteks siapa nak menyara keluarga ni hari ni. Mak, ibu, isteri atau ayah? Ini hot issue ni, hot topic. Dan dia yang memberi cabaran yang amat besar kepada mendidik anak-anak ni. Okey, kesediaan emosi. Tadi semua kata kesediaan emosi kan? Memang itu yang kita nak, tapi tak pernah hanya ambil peduli. Ada ke suami-suami puan-puan yang bila dah anak dah lahir yang seorang ni 6 bulan, tiba-tiba dia kata, ish, macam boleh lah kot seorang lagi. Dia tanya kita dulu, yang adakah dah bersedia secara emosi untuk mengandung lagi? Ada? Kalau ada, saya nak tahu tu, nak sedia jadi bapa misali tu, suami misali. Memang tak pernah emosi ni, khususnya kita di sebelah sini ni, jarang sangat disebut. Emosi kita ni macam take a second place. Bukan second, anggapnya paling corot sekali. Apa pulanya you tak happy nak jadi ibu? Banyaknya pahala jadi ibu ni, kalau mati pun mati syahid, kemain lagi dia. Dia emosi ni. Okeylah, macam ni senang cerita gini. Saya jadi pakai sikit puan ni dah berapa belas tahun ni. Macam mana pun lah kalau kehamilan itu terlalu kerap, dia sebenarnya memang berbekas kat hati. Sebab kita sendiri yang tahu kan, mengandung tu bukan 9 jam, bukan 9 hari, 9 bulan. Habis daripada 9 bulan tu, ada pula satu baby kecil ni, kalau kita tinggal aja mati dia. Jadi kita juga yang kena jaga. Agaknya nak recover betul-betul daripada satu kehamilan, daripada day one kita tahu kita hamil tu, pada saya memang 3 tahun. 3 tahun baru kita ready for the next baby. Okay, pregnant maybe lah sebelum tu. Sebab dalam Quran 2 tahun penyusuan yang penuh, yang lengkap. Lepas tu berhentikan, sempurnalah penyusuan tu, dan barulah mengandung lagi. Jadi bila adik ni lahir, yang kakak atau abang ni dah 2 tahun setengah atau 2 tahun 9 bulan lah. Ini yang baru setahun setengah keluar seorang lagi ni, kau ikut Quran mana? Yang minta maaf saya nak kata ni. Nak kata Dr. Harin ni keras betul. Siapa suruh panggil? Memang ni nak tegur ni, ya Allah. Sebab apa? Yang paling ketara apabila kehamilan tu terlalu kerap, yang ini ni. Mak ni kesediaan emosi tak ada lagi. Suami tu kan yang nak tahu. Dia kata tak apa doktor, isteri saya tu besar, teguh, peramah, beranak batuk je keluar. Ada. Amboi, kata amboi cik, sedap ni cerita. Dia tak tahu yang kita semua mati tu. Kebanyakan kalau yang mengandung tak bersedia lagi ni, dia punya emosi mulai sekarang kalau kami dalam antenatal care ni, kita sekarang highlightkan tentang mood disorder in pregnancy. Doktor memang kena cari ni mood disorder in pregnancy. Maknanya doktor memang secara sengaja kena tanya, puan macam mana emosi puan?
puan tertekan ke atau macam mana ke. Kebanyakan bila saya tanya tu nangis. Especially kalau anak dia baru 6 bulan pregnant lagi. Soalan saya selalu tanya, puan saya nak kena tanya ni, puan dah bersedia ke untuk kehamilan ni? Belum, tapi tak apalah. Kan? Allah nak bagi. Marah-marah macam tu kan. Itu yang marah. Ada yang menangis, kenapa ni tu? Suami saya marah saya, doktor. Especially nurses lah. Sebab saya menjaga saya punya klinik warga. Nurse-nurse ni, suami dia ingat dia pandai jaga diri dia. Dia nurse kan? Tengok dia lah yang paling kerap sekali. Sebabnya bila doktor suruh ambil pil ke apa, tak nak ambil. So bila dah mengandung, nangis-nangis depan ni, kata my husband marah kat I. Tak bercakap dengan I 3 hari dah. Kenapa? Dia rasa dia marah dengan I sebab pregnancy ni, anak I baru 6 bulan doktor. Yang you tak pakai kontraseptif tu pasal apa? I ingat boleh lakukan cara-cara biasa lah, macam tu kan. Pasal kata you bila dia marah tu, you cakap apa? I diam je, lain kali you cakap kat dia. Bang, kalau abang tak ada, saya pun tak mengandung. Yang itu pun tak boleh nak cakap. Kan? Kita gelak-gelak jugalah, ya. Antara perempuan ni, siapa yang anak kedua dalam ranking adik-beradik? Cuba kat tangan. Anak kedua. Okey, ya. Ada yang tak angkat tu. Tengok dulu. Kalau bagus, bawa kat tangan. Kalau tak bagus, nasib baik tak angkat, kan? Kalau spacing antara puan dengan sibling yang kat atas tu kurang dari 2 tahun, kemungkinan besar, kemungkinan lah, ya. Tapi mak-mak kita dulu memang dia kahwin tu memang nak beranak je, ya. Alhamdulillah mak-mak kita tu. Tapi kita mungkin boleh tanya mak kita, mak dulu masa mengandungkan saya, mak betul-betul bersedia ke secara emosi? Tak tahulah mak jawab apa. Tapi kalau katalah mak kita tak berapa bersedia lah, contohnya marah-marah ke atau sedih aja masa mengandungkan kita, itu yang sekarang ada kat you tu. You have what we call second child syndrome. What is second child syndrome? You are very different than the first one. Either you are, selalunya yang first tu kan, anak pertama. Siapa pula anak sulung kat tangan? Anak sulung. Anak sulung ni dia special, ya, sebab dia memang dia ada sentimental value dia, ya. Jadinya selalunya anak yang kedua ni, kalaulah mak kita belum sedia ni, cakap pasal kesihatan emosi, kita selalu rasa berjauh hati dengan mak kita ni. Tak apa benda lah, ada je. Ya, kita rasa macam treatment kat kita ni macam tak serupa lah dengan yang first one. Peraya baru ni kan, kakak suruh tidur bilik atas, kita kena tidur bawah tangga tu. Kan, contoh ni, ya. Dia akan sentiasa carry that, ya, macam okey, itu kita. Now, ni siapa yang ada anak lebih daripada 2? Ya, ramai kan? Cuba tengok anak yang kedua kita. How soon did you have that one? Yang kedua tu dengan yang first one. Kalau very close, you will see they are very contrasted. Ya, yang seorang sulung ni, kat tadika ni cikgu selalu pujilah. Masuk siarah ni, terbalik dengan sialung. Lepas tu cikgu akan tanya, yang ni tak sama dengan kakak dia kan? Kakak dia cerdik, keleta, yang ni. Kita pun kata, kenapa tak macam Along? Kalaulah budak tu pandai menjawab, dia kata, of course lah. Along was a wanted, planned, intended pregnancy. I was unplanned, unintended. Tapi wanted lah, ya. Kalau tak wanted, agaknya kita dah lama dah gugur kan. Alhamdulillah ada iman lagi tu. So kesediaan emosi ni perempuan jangan main-main. It affects your child sampai dia tua. Ya, itu sebabnya saya masa saya dah berkahwin apa semua tu, saya memang doa kat Allah biar anak-anak saya ni memang bila dengar je news saya mengandung tu, the first thing anak keluar dekat hati ni, nak sujud syukur. Dia bukannya bila tahu kita mengandung, dia bunyi krik ataupun bunyi cicak dia. Takkan kot. Yang first one check urine ni sama dengan suami tahu dalam bilik air. Bila positif dia terus update status kat Facebook. Yalah, 9 months after this I'll be a mother. Kemarin lagi. Yang kedua, sebab yang pertama tadi baru tak sampai 6 bulan lagi dah mengandung balik. Ada dok, ya ke ni? Takut. Beli kat farmasi urine pregnancy test tu, dia test sorak. Bila positif, dia kata agaknya lemau kot benda ni. Tak percaya lagi tu. Tapi bila betul mengandung, datang jumpa doktor lambat. Ni semua sebab tak ada kesediaan emosi. Dan bila tak ada kesediaan emosi, kita tak melapangkan masa tau untuk baby tu. Anak pertama dulu, ya Allah, 8 minggu dah datang jumpa doktor. Kita nampak jantung kecil-kecil tu, ya. Dua-dua ni macam nak masuk dalam skrin tu. Ada yang over.
Darling, look like you, dia tu. Patut saya kata, minta maaf puan ya, saya sendiri tak tahu mana kepala, mana badan lagi. Main lagi ya. Bila saya kata, okey, saya nak tengok puan dalam 8 minggu lagi. Terbeliak dia kata, 8 minggu? Bukankah next week? Banyak cantik aku nak tengok dia 8 minggu. Sikit-sikit datang nak scan. Sikit-sikit datang nak scan. Bawa lah scan machine ni balik, geram je. Nak gambar, nak start album dia. Okey. I understand that. Ya, jumpa orang dekat office. Ni berapa bulan ni? 23 minggu, 4 hari. Kira. Masuk yang nombor 2, 22 minggu, 24 minggu baru datang. Masa hari tu anak pertama, ya 24 minggu tu dah datang jumpa doktor 4 kali. And you expect anak tu nak besar sama dengan anak yang first one? You must be kidding. Ni nak marah ni puan. Betul, saya kata betul. On behalf of anak-anak kita, saya terpaksa cakap ni. Ya? Yang ini ni, sebab benda ni bukan benda main-main. Ya? Sebab kesediaan emosi, ya, kelapangan masa dan sokongan sosial. Saya akan sentiasa cerita tentang staf saya. Hari ni banyak ni PJJ ni Ya, pernikahan jarak jauh ni. Saya minta maaf ya, kalau boleh diusahakan jangan lama sangatlah. Ya, ada staf saya dia macam ni juga, kerap sangat. Masa anak pertama saya jaga, tengok tak sampai 6 bulan dah mengandung lagi. Saya tahu macam mana. Dia tak berani dah jumpa saya. Dekat koridor dia cop lagi. Jumpa kat koridor dia, ni mesti ada benda ni. Pregnant lagi lah kau. Hari tu dia cakap dah pasal contraception kan. Okey, tak apalah. Dah mengandung ni tak adalah pula nak suruh cuci ke apa. Ingat ya, pengukuran tu, cuci abortion tu, dia bukan kaedah macam keluarga. Dan antara kita ni ada yang tak nak makan pil, tak nak letak alat dalam rahim, semua tu haram. Habis kalau mengandung, cuci. Yang tu tak haram pula. Yang ni kena make sure ya. Jadinya bila dia datang kat klinik saya tanya, ini husband you, anak you jaga? Tak, anak I dekat Kelantan dia kata, dekat Kota Baru dengan my mother. So you dengan husband je lah kat sini? Tak, husband I pun kat Johor. So husband kerja kat sana. So okey. Tu yang senang lekat ni. Sebab dia ingat tak payah pakai contraception pun okey. Tak ya. Yang jauh-jauh ni PJJ ni lagi kena. You really have to plan. Kalau you tak nak anak lagi lah. Kalau you tak kisah, tak apalah. Ya, okey. So saya kata lepas anak yang ni kena datang cepat jumpa saya. Okey. Biasalah saya ni yang penyebur sikit. Saya kata okey, ni balik anak ni duduk kat Kelantan lah ni. Tak tahu kenapa saya tanya kat dia, sebulan you hantar kat mak berapa jaga anak ni? Dia kata. Bila dia kat saya tu, saya pun dah berderau-derau ni. Dia ni tak hantar balik duit ke? Lepas tu dia kata, takkan you tak hantar kot. Dia susu dia dengan diapers dia semua kan. Macam ni pula. Dia kata, my mother ni dia berbesar. Lepas tu anak I ni cucu sulung dia. So dia kata tak payah bagi apa-apa lah. Dia kata dia sendiri yang ni. Hari tu I dengan my husband bagi 100, dia pulangkan balik. Kepala otak dia bagi 100. Kalau aku pun bagi 100, aku bagi balik lah. Token apa? So dia tak payah hantar duit lah ni. Macam ni yang saya jaga klinik saya ya. Tak berapa, okey. Alright, tak apalah. So lepas anak yang kedua dah lahir, dia cucuk ibu saya pun biasa saya tanya, anak yang kedua pun dekat Kelantan juga ke? Tak. Kat mana? You jaga? Dengan my mother-in-law dekat Kanga, dekat Kanga, Perlis. And then my mother-in-law ni dia ada 3 restoran. Cepat jaga kat aku. Sebelum saya tanya dia berapa banyak dia tinggal. So minta maaf ya kalau ada yang kenal Wang Kanga ada 3 restoran ke, saya tak tahu siapa tu. Jadi saya kata husband dekat JB lagi. So for such a small family of 4, you are all over the peninsula of Malaysia. You dekat sini, anak you dekat Johor, husband kat Johor, anak seorang kat Kelantan, seorang kat Kanga. Kata bila you all nak bila you all nak stay together as a family dalam satu bumbung ni? Tak tahu dia kata. You sekarang duduk dengan siapa? Duduk dengan orang bujang. Nurses lah bujang. Husband you dia duduk dengan kawan-kawan dia bujang. Kata, you resign je lah daripada sini, carilah kerja. Ni duk mencocok dia lah kan. Pergi cari kerja kat Johor, dia dah banyak tau. Nurses kan, banyak tempat. Tak naklah perawat kat sini best.
Oh. Habis tak apalah, husband you lah datang sini. Dia tak nak, dia kerja dengan Singaporean company, banyak gaji. So kan saya tengok yang ni, keupayaan ini, dia mungkin ada kesejahteraan fizikal, pemuda lagi, dia ada kemampuan ekonomi. Tapi yang lain tu tak ada. Jadi itu antara yang kita akan bincangkan. Ya? Kemampuan ekonomi pun saya baru ni Allah ya, kalau kita kata kemampuan ekonomi, saya baru ni ada seorang saya, suami dia muda lagi meninggal. Ya, kita sekarang ni, ialah nyawa kita ni Allah saja kan, muda lagi, baru 34, anak baru 2. Ya, dia 34, suami dia 40, meninggal, mengejut, sihat walafiat ni. Tapi bila meninggal ni, tinggalkan banyak harta. Budak-budak sekarang, rupanya ya, 3 biji rumah, berapa entah jongkong emas dia. Sebab husband dia kata, kalau I meninggal pun, you senang sampai bila-bila, sampai tua lah ya, anak kita semua. Memang berapa juta agaknya ya, dia punya apa yang ditinggalkan. Tapi banyaklah tapi. Dia ada, this is second marriage, first marriage, wife yang dulu tengah tuntut dekat mahkamah, tak habis lagi. Ya, dan dia ada mak mentua, mak suami dia ni, yang tiap-tiap hari SMS dia, bila jongkong emas tu nak bagikan kat adik-beradik, tu tiap-tiap hari kan. Boleh bayangkan. Niat suami tu baguslah kan, nak bagi ada ni. Rupa kalau tinggal macam ni pun sakit kepala. Kan? Tu nak kena ingat tu. Ni hak anak-anak kita. Hak untuk hidup, hak untuk dapat keturunan baka. Ni penting sangat ni ya. Bila kita mengandung, jangan sampai kita rasa, ini anak siapa? Lelaki A, B, C ke D? Jangan. Ya, sebab dalam rahim kita tu, dekat faraj kita tu, kena tumpah satu sumber saja air mani. Tak boleh lebih daripada tu. Ya, untuk keturunan baka. Beri nama anak yang baik ni, saya tak risau ni. Masya-Allah, nama anak kita sekarang. Ya? 3 orang punya nama, bagi kat seorang. Muhammad Anwar Syamil anak saya. Saya selalu ingatkan dia, abang, nama abang ni. 3 orang punya nama ni boleh letak kat seorang ni. Ya? Punyalah cantik nama, panggil boy juga. Tak pun gegel pula kan. Ni nama ni tak ada lagi dah nama yang cantik-cantik macam dulu kan. Mahani dengan Maznah dengan Daud jadi Mazda. Tak ada dah. Kan? Ataupun Yahya dengan Mahani jadi Yamaha gitu, tak ada dah. Nama sedap-sedap ni. Ya, alhamdulillah. Keperluan asas penyusuan ibu adalah sebahagian daripada hak anak kita. Siapa yang tak nak bagi susuan ibu, nanti kena jawablah di akhirat ya. Sebab anak kita ada hak pada susuan ibu kita tu ya, susuan. Hak diasingkan tempat tidur ya. Maknanya bila sampai usia memayis, dapat pendidikan agama. Pendidikan agama ni perempuan bukan yang tak kat di wakaf ni aja ya. Pendidikan agama bermula di rumah. Pagi tadi masa anak kita bangun, apa yang bermula dia dengar? Dia dengar mak dengan ayah dia solat sama, atau ayah dia pergi surau dan mak dia tengah baca Quran. Mana dia? Mana satu? Budak ni bangun tiap-tiap hari tak dengar langsung apa-apa pun ya, yang membawa kepada didikan agama ni. Memang hancurlah. Ya, didikan agama ni bukan hanya hantar anak pergi mengaji, khatam Quran, bukan gitu. Ya, dia mesti dia di rumah. Hak diberi pelajaran dan asas kemahiran hidup ya, dijamin keselamatan ya masa depan ya, dan juga layanan yang saksama. Okey, dan mendapat biaya sumber yang halal. Yang ini amat penting. Anak-anak kita ya, suami kita tu kita kena ingatkan dia, hari ni kita belum bekerja. So you all yang bekerja tu pun ya, janganlah pergi shoppingnya lagi lama dia kerjanya. Hari tu gaji tak halal tau. Ni orang cari makan aja tak tahu berapa jam. Yang tu semua tu kena ingat tu ya. Itu adalah sumber biaya yang halal. Tanggungjawab ibu bapaan kita ni, saya suka nak bawa kepada surah Al-Baqarah ayat 233 ya. Ni teks ayat Qurannya. Ni mafhum dia ya. Para ibu adalah menyusukan anaknya selama 2 tahun penuh bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. So mungkin nanti ada yang bertanya, anak saya dah 4 tahun masih menyusui lagi, macam mana tu? Okey, tak adalah kata faul pula atau berdosa. Tapi saya punya saranan, bila Allah tentukan masa, mesti ada sebab dia. Saya tak tahulah apa dia. Tapi kalau 2 tahun tu, berhentilah. Menyusu sambil tu mengandung juga. Macam mana yang tu? Selalunya ni berlaku sebab kerap sangatlah. Ya, kalau kerap sangat nak tak nak, macam tu. Ya, anak tu masih menyusu lagi, mak dah mengandung. Tu mungkin kita boleh bincangkan ni. Tapi kalau eloknya,
Ya, dalam Quran ni tak banyak yang Allah kata tempoh masa banyak ni gitu. Tapi ni antaranya, penyusuan ibu 2 tahun. Ya. Lepas tu bagi yang nak menyempurnakan penyusuan, kewajipan ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara makruf. Ni dah clear dah ni. Ayah tu kena bagi makan, ya, dan juga bagi pakai. Seorang itu tak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupan dia. Yang tu penting. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan kerana anaknya, dan seorang ayah pula kerana anaknya. Dan waris pun berkewajipan demikian. So kalau mak ayah ni tak ada, waris yang kena ni kan. Tapi yang penting kat sini, kita sebagai ibu dan ayah tak boleh terbeban oleh anak-anak kita. Memanglah ada anak ni beban lah kan. Tapi jangan sampai dia di luar daripada kemampuan kita. Apabila keduanya ingin menyapih, ingin pisah susu sebelum 2 tahun atas kerelaan keduanya dan permesyuaratan. Dalam ini kalau kita tengok, cantiknya hubungan antara suami isteri ni mesti ada mesyuarah, mesti melihat pada kemampuan, mesti lihat kepada keupayaan, ya. Maka tak ada dosa. Tapi kalau kita buat yang macam tu, maknanya ada dosa lah, ya. Kalau ini, ya, ketika ibu tu mengandung sebenarnya, kalau kita tengok dari sudut seluruhnya ni, penyusuan ibu tu satu yang amat penting, yang harus bapa uruskan. Ya, so bapak kita pula kali ni dia buat macam tak peduli je kan. Berapa banyak kita jimat duit dia tu, ya, kalau tak pakai susu cak gantung ni. Okay, itu antara perkara yang mungkin kita jarang ni kan. Tapi ini antara orang kata penetapan bahawa anak-anak kita tidak seharusnya membebankan kita. Hari ni kalau ada siapa yang rasa anak-anak tu beban, mungkin kerana kita punya keibubapaan kita juga, ya, perlu kita lihat semula, ya. Okey. Apa dia jurang generasi yang ada sekarang, generation gap kita ni, ya. Yang ini baby boomers, yang ini ni yang lahir sebelum tahun lebih kurang, ya, tahun pertengahan tahun 60-an. Dan generasi X adalah yang tahun pertengahan tahun 60-an hingga akhir tahun 70-an, ya. Saya generasi X ni. Y yang lahir tahun 80 hingga ke tahun 1995 macam tu. Ni dia adalah dia punya timbal balik gitu, ya. Dan generasi Z, ya dah X, Y, Z ni. Z tu yang tengah kat sekolah sebenarnya. Dari tahun 96 sampai tahun 2000, 2009, 2008 macam tu. Yang itu tu generasi Z. First generation generasi Z ni dah masuk ke universiti. Dan saya sendiri sebagai pendidik di universiti dah nampak dia punya perbezaan ni. Okey. Dan dalam kita bising-bising ni keluar pula Gen Alpha ni ni Gen Y ni yang kebanyakan ni. Okey, siapa kata sini ni yang masuk dalam generasi ni? Tahun 80 hingga tahun 95. Angkat tangan? Angkat tangan. Tak ramai, ya. Okey. Okey, yang lahir sebelum tahun 65, tolong angkat tangan boleh? Tak nak angkat tangan? Tak angkat tangan pun kita tahulah siapa. Okey. Okey. Tak apa. Okey. Siapa yang generasi saya tahun 65 sampai ke tahun akhir tahun 70-an? Tolong angkat tangan. Tu yang majoriti. Okey, okey. Dia kalau ikutkan yang kita punya boomers ni, mereka adalah ibu atau bapa dan juga majikan kepada generasi Y. Gen Y yang angkat tangan tadi, mak you all, ya, mak ayah generasi ni lah, ya. Generasi saya adalah adik-beradik ataupun teman sekerja untuk generasi Y. Mana adik saya generasi Y, macam itulah, ya, ataupun ni, okey. Yang Gen Y ni pula adalah adik-beradik kepada Gen Z dan juga cikgu dia. Ya, banyaknya jadi cikgu ni. Dan mereka juga dah ada anak yang dipanggil Gen Alpha. Okay. Gen Alpha ni maksudnya dah habis dah kan? XYZ dengan Alpha, Beta, Theta. So Gen Alpha adalah gen yang selepas tahun 2010 macam tu. Dia ada banyak dia punya dia punya ciri-ciri dia dipengaruhi oleh suasana sekitaran. Ini antara inilah karakter-karakter dia. Dan dia mempunyai nilai-nilai asas yang berbeza. Apa yang penting untuk generasi boomer, generasi Y dah tak nampak penting dah. Ya, so itulah antara masalah kita hari ni. Bukan masalah lah, memang ni macam itulah. Kita ni dulu masa kita muda, ya, generasi mak dengan datuk kita pandang kita ni teruk betul. Hari ni bila kita jadi mak datuk, kita tengok anak kita teruk betul. Suka je. Kalau anak-anak kita ni jadi datuk dengan nenek pun dia akan tengok generasi kita teruk betul. Macam tu kan.
Okay. Generation gap tu is getting wider and wider. Sekarang ni datuk kena belajar daripada cucu lah. Yang ni saya suka gambar ni. Ni kat Tibet ke apa ke, yang cucu ni dah tengok laptop dah. Generasi Y, generasi Y ni yang lahir tahun 80 hingga 94, 95 ni, dia orang ni lah sekarang ni yang mula mengambil tempat dia sebagai orang muda, orang dewasa muda di dalam masyarakat kita. Mereka ni memang ada cara komunikasi yang sentiasa berterusan, connected. Dia ada language dia sendiri, kita pun tak faham. Dia ni, satu perangai dia memang asyik suspicious saja, sentiasa ragu-ragu dengan authority ni, dengan orang atas ni. Kita suruh vaksin, ni mesti ada agenda Yahudi, kita suruh bersalin kat hospital ke, ni mesti ada. Dia sentiasa rasa syak dan wasangka. Dia ni memang influenced by peers. Dan mereka ni memang disebabkan oleh teknologi yang lebih baik tu, dia selalu rasa cara kita macam ceramah semua ni memang boring lah. Boring. Kalau tengok ceramah dia kat dalam YouTube tu tak boleh lebih 20 minit. That's why TED Talk tu, Technology, Education and Design Talk tu, TED Talk tu dia tak boleh lebih 20 minit. Sebab lepas 20 minit, attention span kita memang dah kurang. Saya ada cakap sejam dah ni, patutlah dia nak tidur. Ni Gen Z ni, Gen Z ni yang kita katakan yang lahir tahun ni, mereka ni dia memang paling muda, maknanya paling yang remaja sekarang lah, dan dia orang ni memang true digital native. Dia buka-buka mata tu, mak dia dah pakai handphone, bapak dia dah pakai handphone. Dan dia punya mobile device tu dah mula menjadi satu yang kebiasaan dia. Jadi media sosial ni adalah dunia dia. Dia ni disebabkan oleh tu dia multitasking. Kita dulu kan kalau nak ambil gambar, ya Allah, satu kerja sendiri tu, nak kena pergi kedai studio tu. Gambar baju dah pakai kat rumah dah. Lepas tu sekarang Cina kedai tu letak lampu gedung-gedung kan, ambil gambar. Lepas tu tengok bila dah siap, seminggu lepas tu mata tutup pula. Aduh, hai kan, dah tak boleh nak buat apa. Hari ni semua ada kamera. Kan? Bukan kamera saja, video lagi. Dan bila ambil gambar kat sini, kita boleh hantar kat seluruh dunia dalam matter of seconds saja. So dia lain, cara hidup dia lain. Dia punya ABC pun dah lain. A. Amazon, B. Blog, C. Canon. Siapa yang generasi boomer ni memang tak faham langsung lah ni. Ni dia punya Y tu YouTube. Kita dulu kan Y ikan U. Kan? Z zebra. Kan? Ni education trend ataupun trend pendidikan untuk Gen Z. Dia akan guna interactive device. So siapa cikgu-cikgu yang ada kat sini, saya nak beritahu lah, it's just a matter of time gitu. Anak-anak kita kena bawa masuk device dia ke kelas. Sebab itu adalah alat pembelajaran yang amat efektif hari ni. Ini tak boleh tinggalkan kat rumah. So budak-budak ni tak tahu nak buat apa device dia tu. Bila balik, dia tak tahu yang device tu gunanya untuk pendidikan. Yang dia tahu untuk hiburan je. Yang ni saya cakap dengan cikgu-cikgu, tak boleh lagi bro, macam tu lah kan. Mau homeschooling. Sebab apa? Mak bapak lagi pandai daripada cikgu. Kerjanya tiap-tiap minggu jumpa cikgu. Cikgu dia bodoh lah. Okey, ajarlah anak encik sendiri kat rumah. Okey, ajar kat rumah. Homeschooling. Homeschooling, dia ada kebaikan, ada kelemahan. Tapi dia mesti ada monitoring. Nak ajar apa semua dekat homeschooling ni, siapa yang kontrol? Kalau kat US, homeschooling ni dia very very strict. Dia kena tengok siapa yang ajar kat rumah tu. Kalau untuk pengetahuan perempuan semua, kawan-kawan kita yang beragama Kristian banyak homeschool anak dia. Keadaan yang serupa juga untuk anak-anak kita, siapa yang ada keluarga anak-anak yang dah berhijrah ke katalah US, UK. Kawan saya homeschool anak dia sebab tak nak masuk sekolah orang Amerika tu. Jadi kita pun kat sini ada ramai kawan-kawan kita yang homeschoolkan anak dia sebab sistem pendidikan kita tak macam yang dia nak. So serupa sajalah sebenarnya. Kita punya anak, kita punya projek sekarang ni semua online. Dia lebih pas untuk visual learners. Dia belajar banyak dengan penglihatan dia.
Dan dia treat learning tu as a game macam tadi tu. Dia akan lebih kepada critical thinking dan bukannya memory saja. Dan pembelajaran dia memang lebih luas lagi. So yang ni, apa strategi kita nak ini cabaran yang penting ni. Maknya nak buka handphone pun tak tahu nak picit lubang mana. Picit button mana ni bang? Kan takut meletup benda ni kan. Dia kata mak aku ni. Okey, ni tadi trend sama. Now Gen Alpha. Gen Alpha ni Gen internet lah. Tidur atas tablet. Mari kita tengok yang ni. Dia potong ni yang ada punya tali pusat dia. Dia selfie dulu. Lepas tu dia pergi publish. Dia broadcast ni. Dia pakai GPS. Salah macam bukan ni kan tapi macam ni lah mak dia mengandung pun kerjanya bukan baca Quran, melayan Facebook je. Menyusukan tu pun, menyusu tu lah waktu paling sesuai nak tengok anak, nak main. Dia tak tengok anak dah. Dia tengok ni je, galit dengan tu. Budak ni tengok lah mak dia tak pandang-pandang dia pun. Sedih, memang sedih. Ciri-ciri Gen Alpha. Dia ni mak bapaknya kahwin lewat. Dah hujung 20 tu. Awal-awal 30 baru dapat anak ni. Dan masing-masing memang dah ada kerjaya, dah ada kuasa membeli yang tinggi. Itu yang anak tak keluar lagi, kasitnya dah beli dah. 2 kasit. Belah kereta bapak, kereta mak lain. Stroller dia tu yang macam F1 punya stroller tu. Itu tak kira lah anak punya ni. Keluarga Gen Alpha ni saiz dia kecil paling ramai agak 4 ke macam tu lah. Itu pun kalau katalah 3, 4, 5 tu pun dia bukan satu mak satu bapa. Kita dulu ada beradik kita 7, 8, 9, 10, 12 satu mak satu bapa. Dia orang ni sekarang sebab usia perkahwinan mak ayah dia pendek. Lebih banyak perceraian berlaku. Sebabnya bila kahwin waktu lewat ni masing-masing dah ada dia punya career pathway sendiri. Kalau tengok dalam kajian ni puan-puan, dalam mana-mana juga di dunia ni, dalam zaman moden ni, perkahwinan yang berlaku dalam usia sebelum umur 25 bagi kedua-dua mempelai tu lebih panjang hayatnya daripada yang kahwin selepas tu. Maknanya anak-anak kita ni bila kat universiti tu keluar-keluar je kahwinkannya. Sebab bila macam tu dia orang akan plan the life together. You all dulu macam tu kan? Ni masa anak nak kahwin tak boleh pula sekarang Tunggu dulu buat master, buat PhD. Lepas tu kan kerja dulu. Ada rumah sebiji, ada kereta sebiji. Sempat hantar mak pergi tour Europe dulu. Baru boleh kahwin. Amboi. Baru ni ada staff saya, anak dia lelaki 22, nak kahwin. Marahnya dia. Gatal betul budak betina tu, dia marah budak betina tu. Alamak, itu kan. Tapi saya tahu secret dia. Dia kahwin dulu masa tengah training lagi, nursing. Umur 18 dah kahwin. Husband dia pun umur 21. Saya kata Kak, abang dulu kahwin umur berapa? Alah pro, tak nak lah. Cakap lah, umur berapa? Umur 1. Akak? 18. Macam ni je lah Kak. Anak akak tu ibarat kata, mana nak tumpahnya kuah kalau tak ada nasi. Kan? Tapi cuma sekarang ni, dia kata, macam ni dia nak kahwin. Bro, dia kata, dia punya underwear pun I yang belikan. Kata, parenting apa style you ni? Budak 22 lelaki ni, dia punya undergarment semua, masih mak yang belikan. Something is wrong with your parenting. Senang aja aku cakap macam tu. Jadi kalau dah kahwin lambat ni, dia
perkahwinan tu usia dia pendek, maka sekarang anak-anak Gen Alpha ni, dia kemungkinan satu mak satu bapak ni 2 orang. Tapi mak bapak cerai, kahwin orang lain. Dan dia akan ada anak pula dengan suami bapak dengan mak tiri ni. So yang itu apa dia? Itu half sibling dia panggil. Bukan tiri tak, half sibling lah, lain bapak lain mak. Now, bapak tiri dengan mak tiri dia ni pun bawa anak daripada tempat lain juga, daripada perkahwinan yang dulu. Yang itu step sibling. So dia jadi menjalar macam tu. Dan banyak keputusan hari ni tentang yang selalu mak ayah buat tidak lagi dibuat dalam satu bumbung yang sama. Contohnya apa? Nak mana hantar pergi sekolah. Jadi si Gen Alpha ni sekarang, dia duduk dengan mak dia, dah cerai dengan bapak dia. Mak kahwin dengan orang lain, bapak kahwin lain. Mak ni jadi makin baiklah, selalu pergi surau di wakafnya. Bapaknya pula masih lagi huha tu. Mak ni nak masukkan anak ni pergi sekolah tahfiz contohnya kan. Bapak tak ada pergi international school. Bergaduh macam tu value tu. Saya kena bagi tahu dekat sekolah macam kami ada sekolah Al-Amin semua tu, memang kena, sebab dah banyak insiden berlaku. Dia nak colik anak tu, the feud between the custody tu, dekat sekolah lah dia curi. Dan sekarang ni sekolah kena ada list siapa boleh ambil budak ni. Sebab so many people yang related dengan dia. Sekejap abang tiri dia, kejap kakak tiri daripada mak punya, bapak tiri belah mak kan. Kadang abang tiri yang daripada, aduh sakit kepala. Dia jadi menjalar macam tu. Udahlah kan, dah banyak cabaran dah ni. Macam ni lah antaranya. Now, satu lagi. Ni yang paling best ni. Budak Gen Alpha ni, dia ada datuk nenek yang vote pula. Datuk nenek dia macam you all lah. Pencen cikgu, pencen pengawu, pencen DJ director, pencen profesor. Jadi nenek datuk ni tak macam datuk nenek dia zaman dulu. Saya dulu, mak saya tak kacau langsung parenting saya. Kadang dia tegur-tegur je lah, tapi kita kata apa mak, tak marah. Sekarang tak macam tu. Okey. Hari ni kalau anak saya Syifa nanti dapat anak dan dia buat something yang saya kata, apa pula macam tu kak? Betul dia nak lawan dengan saya kata, okay, who's the professor here? You or me? Kan? Sian anak saya tu. So saya nak bagi tahu kat parents saya, grandparents tu satu hal sekarang tak nak sebut apa. Ada seorang patient saya datang untuk HRT lah kan, menopause. Masa anak dia kahwin, jemput saya pergilah. Lepas tu anak tu dapatlah anak kan, pregnant. Datang 6 bulan lagi. Anak I dah pregnant dah doktor. Macam tak happy je. Happy jugalah. Tapi nanti kalau budak tu lahir, panggil I tu cucu I tu. Nanti panggil I apa? Dia marah lah kan. Baru dia perasan. Dia panggil je lah. Opah ke kan? Tak nak lah. Tak apa. Sebab I dapat datuk, I dapat datin lah. Aduh you ni kan, datin tu anugerah. Apa betul? Dan next datang lagi tu kata anak dia dah bersalin. Dia panggil dia apa? Panggil dia I datin. You main-main kan? Betul tu. I nak my cucu panggil I datin. Aduh, macam tu lah punya vogue nenek ni. Yang masalah kita hari ni nenek-nenek atau datuk ni yang tak nak ambil role tu. Kita ni dah tua perempuan, tuan-tuan. Kita ambil tu dengan let us age gracefully. Dalam Islam, tua ni bukan penyakit. Banyaklah yang kita kehilangan bila kita tua, tapi banyak juga yang kita gain yang orang lain tak boleh ambil dari kita. Setiap uban yang ada kat rambut kita tu mengingatkan kita tak mati. Cantik uban tu. It's a natural colour. Lawa lagi. Tapi kalau saya jumpa kawan saya, saya terkejut betul tengok dia pakai tudung. Sebab saya tahu dia mungkin lah. Alhamdulillah lah Allah bagi. Tapi rupanya, you mesti terkejut kan tengok saya pakai tudung ni. Banyak uban lah dah. Alamak kan. Rupanya tu nak white tu pula. Susahnya kita ni kalau sekarang ni jalan dengan anak perempuan kita, orang kata, you all ni macam adik-beradik. Happynya lah mak dia. Ya Allah. Cuba tengok anak dia. Saya kena tu. Orang kata, doktor dengan Syifa macam adik-beradik. Lepas tu saya tengok anak saya ni, dia masa manis. Lah kata saya tanya dia, Kak, what do you have to be very honest with me. How do you feel when people say that? Dia kata, well, me, of course I'm very proud of you. Kau umi awet muda. But on the other hand, I'm
only 18 masa dia itu, ya. Cannot be looking like you. Kesiannya dia, kan. So sekarang kalau dia orang kata macam adik-beradik, no. I'm the mother. Saya umur 26 masa saya dapat dia. 27. So I'm definitely the mother. Dan saya tengok kan, thank you. Thank you. I really appreciate that. Macam saya dulu lah bayi-bayi tu, saya tak nak pakai tudung yang macam mak saya pakai. Ya? So kalau tudung oning-oning ni saya suka betul. Sebab ni tudung saya. Yang lipat-lipat bulat-bulat macam ni tudung dia orang. Ya? So kalau aku pakai selendang ni pun kena datang juga dengan oning ni, Itu aku punya trademark. Kan, ya? Tapi dia punya tudung kena lain lah dengan saya. Kan? So tolonglah you all, kan. Kalau misalnya ni, we really have to take our responsibility ni. Now this Gen Alpha is the most materially supplied generation, tau. Ya, semua banyak dia dapat. Dan dia membesar dengan teknologi, tapi fokus teknologi itu adalah hiburan. You tengok sekarang ni budak-budak ni tak tengok TV dah. Ya, tapi kenapa beli TV plasma besar tu? Untuk game dia, untuk apa-apa komputer tu, HDMI tu, semua keluar kat sana dah. Dia tak tengok TV dah. Kita je yang tengok TV ni. Ya, anak-anak ni dah tak dah. Meet the Gen Alpha. Ya, dekat Australia ada banyak kajian tentang Gen Alpha ni. Dan Gen Y parents ni. Okey. Gen Y parents ni didapati memang ada kelainan dengan parents yang sebelum ni. Gen Y mother especially, they are very well-rounded, multitaskers of course. Unfortunately, to me it's unfortunate, ya. They put baby and husband and family into just things to do today. Dia masuk dalam salah satu tugas yang sama dengan tugas-tugas lain. Zaman generasi saya, katanya sebab teknologinya tak ada semua, kita memang kena prioritize family. Ya. Bukan nak kata adik-adik saya ni tak ada yang tak nak resign ke tak, no. Ada yang memang committed, tapi nanti dekat rumah pun dia buat bisnes dia. Dia still nak keluar, have the fun girls out, night out. Dia nak pergi aerobik dia nak pergi swimming class dia nak pergi tengok movie juga. So anak, siapa boleh jaga anak ni? And most of them, sebab mak bapak tu, dia punya datuk nenek pun, yelah, sihat-sihat lagi. Most of them stay with their parents. Ni failure tu launch lah pula ni, roket tak launch. So mak nenek yang vogue ni tadi dah jaga cucu dia. So mak-mak Gen Y ni lebih begitu. So now Gen Y mothers are no longer stopping their life to have children. They are simply just bringing children into their already busy life. I'm not asking you to stop your life. Ya, tapi memang kena prioritaskan anak lah buat masa ni, kalau macam tu. Okay. Now Gen Y father pula. Yang ni best juga. They are cutting back on working hours. Yang ni saya perasan juga, ya. Hari ni kalau misalnya nak pergi antenatal visit ni, suami mesti ikut punya. Yang ikut tu yang anak nombor 1 lah. Nombor 1 tu 3 jam lah kat luar tu. Kalau yang dah nombor 7, nombor 8, dia bawa je naik motor, naik kereta, turun, sampai dah. Tu isteri ni tanya, bang, bila awak nak ambil saya? Tengoklah kalau saya ingat. Itu kalau yang nombor 7, nombor 8 lah kan. Tapi kalau yang nombor 1, dia tunggulah kat situ. Okay, next visit pun tunggu juga. Baguslah, and spend more time with their children. Cumanya, ni saya sebagai seorang pentadbir pula, I start to have the problem. Saya memang a very family friendly boss. Yang tu memang saya make it very clear. Tapi adik-adik aku yang bayi-bayi Gen Y ni, I think they are taking advantage of that. Prof, isteri saya pergi ANC, Prof, saya nak ikut. Saya nak, okay, boleh lah. First visit kan ni? Ni tak, yang nombor 5 dah ni. Okey. Sekejap ke? Sekejap je dekat keluarga kita. Rupanya sekejap dekat dia, lepas tu tak tahu ke mana. Ya? Tak balik-balik pula. Lamanya antenatal ke? Lepas tu sekarang kalau anak demam. Apa I kena ambil EL ni? Anak demam. Okey. Your wife tak boleh cuti ke? Kan kita punya otak ni kan kita ambil seorang satu. Nak my wife pun ambil EL juga. So, you all buat apa kat rumah tu? Tengok budak tu macam tu kan? Tak tahulah kan. Saya bukannya tak nak dia cuti tu, tapi now jadi macam dia jadi taken advantage. I don't know lah, it's not an easy thing to do lah. Sebabnya saya tak nak juga take the father away from the house. Tapi kebanyakannya tu, sekarang ni Prof, I kena ambil cuti, my wife kena outstation 5 hari. Aku pun selalu outstation juga kan. So you macam mana ni, I kena jaga anak. Okay.
Kan? Kena make way lah untuk naik ya. Itu ada hal juga lah. So, dari sudut keluarga pula sekarang ni, siapa breadwinner ni? Mak ke ayah? And then kebanyakan pula sebab macam ni lah ya, adik-adik kita ni, especially yang Gen Y ni ya. Tak ramai pula hari ni, tapi I'm sure anak-anak you all ni ya. Budak anak-anak kita bila keluar universiti, budak lakinya dia nak kerja sendiri, freelance. Yang bagus tu. Tapi duitnya pun freelance pula. Kan? Lepas tu anak kita yang perempuan ni belajar tinggi-tinggi ni, dia masih kerja 8 to 5. Kerja dengan kerajaan, kerja dengan company ke apa. So kalau nak beli rumah, nak beli kereta, cari payslip, kena payslip anak perempuan kita lah. Yours truly lah kan. Sebabnya husband dia tu tak ada payslip. Okey, jadinya sekarang masa tu tak apa yang nanti bulan-bulan I lah yang bayar. Yalah tu. Tiba kata dah lambat sikit ke ya? Bank cari kita sebab dalam rekod bank nama kita. Kita ni kan puan, bila agaknya software yang Allah jadikan kat kita bila dalam Quran kata ar-rijal qawwamun 'ala nisa,